Hasrat hati kan membeli durian. Mungkin ada di Temburong. Apa kata tadi tanyakan rakan di Temburong bersama dengan rakan kita ni penyampai daerah Temburong, Siti Ramizah Haji Muhammad Ali. Assalamualaikum, apa kabarnya Siti Ramizah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini dan juga Serina. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik. Dan sebetulnya untuk menjawab pertanyaan rakan setugas Dini tadi, di daerah Temburong ini belum lagi juntrah duriannya, tapi alhamdulillah ada berjual di tamu sebetulnya. Alhamdulillah. Kalau Ramizah sendiri, kalau durian mungkin mempunyai pilihan durian putih ataupun durian kuning. Macam mana ni Ramizah? Kalau saya mungkin durian putih. Durian putih, alhamdulillah. Tapi ada mungkin masih kedua-duanya boleh sebenarnya. Kedua-duanya boleh. Bercakap mengenai dengan daripada bercakap tadi pasal durian, ini kan bertanya mengenai dengan cuaca ni Ramizah. Mungkin boleh mendapatkan sedikit kemas kini mengenai dengan keadaan cuaca di daerah Temburong dan khususnya mungkin ada menerima barangkali sudah laporan terkini mengenai dengan keadaan di daerah Temburong, khususnya mungkin ada tempat-tempat yang mengalami masalah banjir dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan bersama penonton hari ini Ramizah. Okey, baiklah. Jadi alhamdulillah sebetulnya keadaan cuaca memang dijangkakan dalam keadaan cuaca yang aktif ya di kebelakangan ini, dan sebetulnya bagi daerah Temburong belum lagi menerima laporan mengenai kawasan yang terkena banjir. Namun apa yang diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan tanah rendah maupun di kawasan pendalaman sebagai contoh di Kampung Selapun dan juga Kampung Menengah untuk sentiasa berwaspadalah dengan keadaan cuaca yang cukup aktif ini, kerana di daerah Temburong ini pada sebelah petang hingga ke malam memang akan menerima turunan hujan yang lebat. Selalunya baik. Saya percaya ada sebahagian masyarakat kita ni yang mempunyai pengalaman apabila melalui melintasi ataupun menggunakan jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin Temburong ke bandar ataupun bandar ke Temburong itu dalam keadaan hujan lebat. Jadi saya sendiri pernah mengalami memang ada gerunnya orang di sana tu pengalaman apabila melalui kawasan jambatan tersebut dalam keadaan cuaca tidak mengizinkan. Baik Ramizah, kita akan serahkan dulu untuk Ramizah berkongsi bahan semasa untuk pagi Jumaat dari daerah Temburong. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana setia bersama dengan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini di hari Jumaat, hari yang penuh berkah penghulu segala hari, 14 Oktober 2022 Masihi. Selamat pagi dan salam ceria Auda. Diharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya dan sentiasa menjaga keselamatan Auda di manapun Auda berada. Dan Auda seperti biasa dalam pertemuan kita akan ada info semasa dan juga bahan visual yang akan dikongsikan bersama dengan Auda untuk pagi ini, dan ingin dikongsikan juga sebetulnya ya keadaan cuaca untuk hari ini pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi diharapkan dengan keadaan cuaca yang baik ini dapat lagi melancarkan ya segala perancangan ataupun aktiviti yang akan Auda lakukan di hari Jumaat ini. Jadi baiklah Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual, ingin dikongsikan terlebih dahulu antara info semasa, bahan maklumat dan juga acara yang akan dilangsungkan di sekitar kawasan daerah Temburong ini, yang mana pada hari ini sebetulnya akan diadakan pelancaran kegiatan Jota Joti Jambore on the air on the internet yang akan berlangsung insyaAllah pada pukul 9 pagi nanti di bilik persidangan Ibu Pejabat PPNBD yang terletak di Kampung Lekiun, daerah Temburong ya. Jadi diharapkan kepada para peserta tentunya ya kepada Persatuan Pengangkap daerah Temburong untuk sentiasa mengambil maklum yang telah pun disebutkan tadi, dan ingin dikongsikan satu lagi info semasa mengenai taklimat kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan kali ketiga di daerah Temburong akan diadakan pada hari esok, iaitu hari Sabtu 15 Oktober 2022 bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1444 Hijrah. InsyaAllah akan bermula pada pukul 8.45 pagi bertempat di Dewan Mufakat Jabatan Daerah Temburong. Alhamdulillah. Jadi dengan bahan info semasa itu tadi, untuk seterusnya apa kata kita terus menyaksikan bahan rakaman daripada rakan segas kita Haziq Hafizul. Untuk itu kita saksikan bersama. Tugas dan tanggungjawab seorang imam merupakan satu tugas yang sangat berat. Sebab itulah para imam perlu menjaga kepribadian dan menjadi contoh tauladan dalam masyarakat
di samping menjadi pemimpin yang baik dalam sesebuah masjid. Alhamdulillah, pada tinjauan kali ini, saya berkesempatan untuk menemu ramah dengan 2 orang imam yang bertugas di Belanan Masjid di daerah Temburong ini. Dan sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu perbincangan saya dengan Imam Syamsuddin bin Haji Azhari, iaitu pegawai masjid imam tingkat 2 di Masjid Kampung Batu Apoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba menjadi imam ini sejak dari tahun menjadi imam sejak tahun 2000 sampailah sekarang, jadi membuat selama 22 tahun. Sepanjang hamba menjawat sebagai imam ini, cabaran-cabaran itu tidak ada berapa payah bagiku. Sebabnya ya flow saja, kita ni flow saja. Maksudku ikut rentak saja. Mungkin kalau orang beranggapan imam ini payah bangun subuh cuma tu, tapi hamba tidak ada berpikiran cuma tu, sebab perkara tu memang sudah kebiasaan. Sebab memang kita sembahyang subuh. Sembahyang subuh jadi kebiasaanlah bangun awal. Cuma tu. Jadi perkara tu tidak ada jadi masalah dah sampai masa ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan untuk seterusnya, kita akan memperdengarkan perbincangan saya dengan Imam Khairul Amirin Fitri bin Haji Syamsuddin. Beliau baru sahaja memegang jawatan sebagai imam di Masjid Kampung Labu Estate pada tahun ini, yang merupakan dalam kalangan umur para belia. Untuk itu, ikuti tinjauan saya yang seterusnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Kampung Labu Estate inilah tempat pertama saya berkhidmat. Alhamdulillah, di dalam 9 bulan saya berkhidmat di Masjid Kampung Labu Estate ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Artinya, walaupun masih baru tapi ada juga pengalaman itulah. Mungkin ada juga cabaran-cabaran yang dihadapi selama tempoh menjadi imam, atau mungkin boleh dikongsikan sedikitlah. Okey, mengenai dengan tugas sebagai seorang imam memang berat, kerana ia hendaklah memastikan warga kampung ataupun sekitarnya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba melagau orang untuk datang ke masjid. Itulah tugas imam dan lainnya. Mengenai dengan cabaran itu memang ada cabarannya. Dan apabila bertanya kepada orang yang berpengalaman menjawat jawatan sebagai imam ataupun bilal ataupun orang yang bekerja di masjid, memang cabaran yang mereka utarakan adalah mengenai dengan menjaga masa. Dan cabaran individu, kalau saya tinggal di bandar dan bekerja di daerah Temburong, waktu subuh itulah cabaran saya. Mengapa? Kerana memandu dari rumah ke mereka itu terkadang sedikit mengantuk. Itulah cabaran saya. Tapi alhamdulillah mungkin ada hikmahnya, dan melatih diri untuk lebih kuat, lebih tabah, lebih sabar insya-Allah. Sebagai masyarakat, kita juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam mengimarahkan masjid dan sekaligus memanfaatkan tugasan para imam yang telah dilantik untuk meningkatkan lagi kesejahteraan dan kebajikan masyarakat penduduk kampung dan kawasan sekitarnya.